Okey, seterusnya Dr. Wan, kita terus kepada program-program yang ditawarkan di FRIT. Okey, boleh Doktor ceritakan? Dan saya nak tahu program yang laku keras, goreng apa kata? Pisang goreng. Oh, pisang goreng. Dekat FRIT tu. Khusus apa sebenarnya? Okey, terima kasih Saadah atas soalan yang menarik itu. Okey. So, seperti mana yang dinyatakan, senarai program yang ditawarkan di Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi atau lebih sinonim di UNIZA ni kita kenali sebagai FRIT. Okey, seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, ianya melibatkan dua pecahan ataupun dua bidang utama iaitu teknologi itu sendiri dan juga reka bentuk. Okey, so kedua-duanya mendapat pasaran yang sangat wow lah sebenarnya Saadah, saudari Saadah, kerana ianya ibarat pisang goreng. Letak je panas terus sambal. Okey, kerana ianya memberi peluang dan juga ruang yang sangat besar kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak di luar sana untuk terus mencari ilmu di FRIT itu sendiri. So saya teruskan dengan program-program yang berada di bawah FRIT itu sendiri. Okey, suka saya kongsikan bersama anak-anak semua iaitu melibatkan dua program yang saya klasifikasikan sebagai program diploma dan juga program ijazah itu sendiri. Okey. Saya ceritakan dahulu kepada anak-anak lepasan pelajar SPM itu terutamanya untuk mengambil ataupun untuk mengikuti bidang pengajian dalam bidang diploma itu sendiri. So terbagi kepada dua iaitu FRIT menawarkan diploma reka bentuk perindustrian di mana diploma ini perlu menghadiri ujian ataupun lulus temuduga yang diadakan oleh pensyarah-pensyarah ataupun peringkat fakulti itu sendiri. Dianya memakan masa selama 2 tahun untuk menamatkan diploma reka bentuk perindustrian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melibatkan kursus ataupun program diploma teknologi pembuatan, juga melibatkan tempoh pengajian selama 2 tahun. Okey, saya teruskan lagi syarat untuk kelepasan syarat am untuk pelajar lepasan SPM. Untuk anak-anak semua yang baru sahaja tamat ataupun baru sahaja mengakhiri paper-paper anda baru ini SPM 2020 walaupun peperiksaan diambil pada tahun 2021, kenyataannya anda perlu terima anda adalah calon 2020. So nanti waktu isi borang jangan confuse, saya ni 2020 ke 2021, 2020 ke 2021. Walaupun peperiksaan 2021 anda masih dikategorikan sebagai calon 2020. Okey. So berikut adalah syarat am untuk lepasan SPM. Yang pertama suka saya nyatakan di sini adalah hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor kad pengenalan ataupun MyKit MyKit kanak-kanak. Okey, MyCard yang layak untuk mengemukakan permohonan. So that's mean di sini adalah warga negara Malaysia lah yang berdaftar. Kemudian syarat yang kedua melibatkan pemohon mestilah memiliki SPM lah, of course lah, sebab tu namanya syarat am lepasan SPM dengan sekurang-kurangnya 5 kepujian. Kena ingat 5 kepujian. Saya selalu ingatkan untuk promosi 5 kepujian. Termasuklah yang wajib adalah kepujian dalam bahasa Melayu. Jika tidak mendapat kepujian dalam bahasa Melayu, anda telah menutup peluang untuk diri anda sendiri. So that's mean bahasa Melayu sangat penting. 5 kepujian termasuklah bahasa Melayu. 4 lagi mata pelajaran lain. Kemudian mesti lulus dalam mata pelajaran sejarah itu sendiri dalam SPM tahun 2020. Kerana pengambilan untuk diploma di UNIZA, kita mengambil pelajar daripada SPM tahun semasa. Okey, tahun semasa that's mean tahun 2020. So akan timbul pertanyaan, so kalau tahun yang sebelumnya tak boleh sebab UNIZA tidak menawarkan untuk tahun yang sebelum-sebelumnya. Kita tawarkan kepada pelajar pada tahun semasa sahaja Saadah. Baik. Okey. Boleh saya teruskan lagi Saadah? Saya teruskan. Okey, so diploma yang pertama yang saya nyatakan tadi adalah diploma reka bentuk perindustrian di mana anak-anak perlu menduduki ujian. So saya rangkumkan, saya ceritakan kepada anak-anak semua syarat-syarat untuk memasuki diploma reka bentuk perindustrian itu sendiri. Yang pertama, of course lah mendapat sekurang-kurangnya grade C bagi 3 mata pelajaran dalam SPM. Apa sahaja grade mata pelajaran dalam SPM? 3 grade C dan mendapat sekurang-kurangnya grade C1 dalam mana-mana mata pelajaran peringkat SPM. Tak kisahlah kalau you all tengok, anak-anak tengok dalam buku panduan UNIZA, dia nyatakan subjek-subjek itu berikut adalah dilampirkan seperti seolah-olah macam masuk Fakulti Pengajian Islam. Contohnya, tapi kena baca betul-betul. Subjek-subjek yang diutarakan adalah yang diperlukan adalah contoh usuluddin, syariah, mazhab al-umum Islamiyah, al-adab, wal balaghah,
hifz Al-Quran, pendidikan syariah Islamiah, pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Okey, betul. Memang itu adalah subjek-subjek atau mata pelajaran di peringkat SPM di sekolah menengah agama. Sama ada agama kebangsaan ataupun agama negeri itu sendiri. Tetapi anak-anak jangan khawatir kerana masih ada peluang untuk anak-anak semua masuk ke UNIZA, termasuklah di Fakulti Reka Bentuk Inovasi Teknologi. Kerana di hujung ayat itu masih ada subjek di sekolah menengah harian biasa. Ya, ada. Contohnya subjek tasawur Islam itu sendiri dan juga pendidikan Islam. So that's why dia kata grade C satu mata pelajaran dalam kumpulan yang saya bacakan sebentar tadi. Nampak jelas Dan seterusnya syarat yang kedua adalah mendapat sekurang-kurangnya grade D dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, so yang ni kena hati-hati. Grade D suka saya tekankan, anak-anak kita ni dia ada keupayaan, dia punya intelligence very good, sangat baik, level thinking dia sangat bagus. Cuma kadang-kadang kita lack of the subject bahasa Inggeris lah. Okey, so hati-hati untuk masuk ke fakulti ini dengan diploma reka bentuk perindustrian, anda perlu mendapat grade D dalam bahasa Inggeris. Dan of course lah kita di bawah fakulti FRIC ni adalah teknologi dan kejuruteraan. Kita perlu ada syarat ketiadaupayaan anggota. Maksudnya tidak boleh dari segi pertuturan, tidak boleh itu buta warna, pekak, bisu dan rabun. Kerana apa? Kerana kita bermain dengan mesin kita bermain dengan mesin, kita bermain dengan alat elektronik yang melibatkan warna-warna. So apabila melibatkan warna rabun, of course lah tidak boleh. Apatah lagi apabila melibatkan buta, macam mana kita nak mengendalikan mesin itu sendiri. Dan yang terakhir, syarat untuk diploma reka bentuk perindustrian ni adalah seperti mana yang saya wawarkan di awal tadi, ianya perlu lulus temunuga dan juga ujian lukisan yang kita akan adakan nanti, insya-Allah. Okey, saya kongsikan lagi untuk program yang kedua adalah diploma teknologi pembuatan. Ini di bawah bidang ataupun di bawah rumah teknologi itu sendiri. Kalau kita lihat grade-nya ataupun keputusan syarat yang diperlukan dalam diploma teknologi pembuatan ini pun hampir sama tadi, di mana kita perlukan 3 mata pelajaran mendapat sekurang-kurangnya C dalam SPM itu sendiri. Dan antara 3 subjek itu ini agak-agak berbeza, di mana subjek-subjek ini lebih menjurus kepada teknologi dan sains itu sendiri Okey, iaitu di mana lukisan kejuruteraan, sama ada lukisan kejuruteraan, grafik komunikasi teknikal, pengajian kejuruteraan mekanikal, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, fizik, kimia dan juga reka cipta. So kalau untuk pelajar daripada kelas science stream, dia tidak ada masalah jika dia tidak mengambil mata pelajaran contohnya lukisan kejuruteraan, kerana dia masih ada lagi subjek fizik, dia masih ada lagi subjek kimia dan juga reka cipta itu sendiri. Okey, so selain daripada itu, syarat yang seterusnya adalah mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam peringkat SPM juga, sama ada matematik ataupun matematik tambahan. Satu je dia nak. Kalau matematik dah dapat C, matematik tambahan kira orang Terengganu cakap cendeng lah. Dia turun sikit. No worry, sebab kita nak satu saja daripada salah satu tu, matematik ataupun matematik tambahan dalam kumpulan tersebut. Selain daripada itu juga perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam satu mata pelajaran SPM juga. Seperti yang saya nyatakan tadi, usuluddin, syariah, semua subjek-subjek agama. Tetapi jangan khawatir wahai anak-anak semua yang berada di luar sana, kerana anda masih terus berpeluang untuk meraih peluang ini, di mana adanya subjek tasawur Islam dan juga pendidikan Islam. Sebab dia nak dalam kategori kumpulan ini, sekali lagi saya nyatakan, hanya satu sahaja. Dan selain daripada itu, mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam satu mata pelajaran selain daripada yang saya nyatakan di atas, tidak termasuk bahasa Melayu pada peringkat SPM. Dan juga samalah seperti tadi, tiada kecacatan anggota, pertuturan, buta warna, pekak, bisu dan rabun dan sebagainya. Saya kira kan doktor, daripada penerangan doktor tadi, peranan ilmu dalam program yang doktor ceritakan tadi adalah sangat-sangat penting untuk generasi muda kita, insya-Allah adik-adik saya, untuk menjadi seseorang yang boleh membantu industri tersebut, ya doktor? Betul, Sada. Okey. Baik, doktor selesai sudah penceritaan. Ada lagi nak tambah? Okey, sikit lagi saya ada penambah sedikit lagi berkenaan fasiliti. Fasiliti. Bila mana kita menawarkan program kepada pelajar, of course lah you all akan tengok, you all akan tanya, cerita atas angin je ke? Tak ada ke apa-apa yang menunjukkan wow factor? Okey, sekarang kami tunjukkan kepada you all banyak fasiliti-fasiliti yang disediakan di Fakulti Reka Bentuk Inovasi dan Teknologi ini. Ianya melibatkan makmal uji bahan,
makmal komputer, makmal CAD/CAM. Seperti mana kalau boleh anda lihat di paparan. Okey, yang pertama, ini merupakan bilik tutorial. Okey, nampak cantik tersusun je. Sebab apa? Sebab student tak ada tu. Kalau student ada, dia lain ceritanya nanti. Okey, so ni adalah melibatkan bilik tutorial. Okey, kemudian kalau kita boleh lihat lagi, bilik drafting untuk kerja-kerja drafting, makmal kawalan industri itu yang melibatkan pembelajaran dalam subjek ataupun kursus hidrolik, pneumatik dan hidrolik. Kemudian di Frit juga kami tawarkan atau kami sediakan kepada anda iaitu bilik-bilik yang lain melibatkan makmal CAD 1 dan 2, makmal CAD/CAM. Ini semua pembelajaran yang melibatkan komputer. Okey, melibatkan AutoCAD, melibatkan apa nak cakap data yang perlu dianalisis dan perlu applykan dalam bentuk program itu sendiri. Okey. Next, kita juga ada makmal meteorologi dan juga makmal CNC untuk melakukan kerja-kerja untuk seperti final year project, PDD, Product Design and Development di Fakulti Frit itu sendiri. So, makmal-makmal ini sangat penting kepada pelajar bagi memenuhi keperluan dan kehendak semasa mereka sepanjang berada ataupun memenuhi keperluan berada di Frit selama 3.5 tahun pengajian. Okey, bagi degree, 2 tahun bagi diploma. Kemudian kita juga menyediakan kepada anda makmal uji bahan, makmal programming dan juga makmal elektronik. Nampak tu dekat makmal elektronik tu anda nampak tempat bacaan tu semua tempat-tempat untuk mengambil bacaan semua elektrik yang melibatkan subjek elektrik dan juga elektronik itu sendiri. Selain daripada itu juga makmal uji bahan 1. Okey, ini adalah merupakan sesuatu benda yang baru saya tunjukkan kepada you all semua, di mana ijazah sarjana muda teknologi polimer akan menggunakan makmal uji bahan 1 dan barang-barang dia yang baru sampai, apparatus, semua kelengkapan adalah super. Macam itulah orang cakap, wow, di mana adanya makmal uji bahan 1 ni, semua barang-barang baru disediakan. So kalau you all rasa you all perlu menjadi orang pioneer, pemula, anak sulung, you all datanglah kepada Fakulti Reka Bentuk Inovasi dan Teknologi untuk menduduki ataupun menjadi sebahagian daripada kami, menjadi pelajar di ijazah sarjana muda teknologi polimer. Saya macam jual produk pula hari ni. Okey, berikut juga adalah makmal uji bahan 1 melibatkan field emission scanning, kita ada roll mills, filament maker machine, platen press. Ini semua you all akan gunakan bukan saja di polimer, malah juga di teknologi kejuruteraan pembuatan, juga reka bentuk produk itu sendiri. Dan berikutnya adalah makmal uji bahan 2, banyak barang-barang baru yang baru sampai. Saya sendiri pun tak sempat lagi nak tengok, hanya tengok dalam gambar ni saja. So lepas ni saya kena pergi tengoklah sebab nanti nak ajar you all kan. Okey. So seterusnya, this is the bilik incubator. Macam bilik pembedahan kan. Walaupun kami tidak melibatkan pembedahan ataupun perubatan itu sendiri, tapi kami ada bilik incubator yang melibatkan penggunaan SLA system, original Prusa fuse, deposition modeling. Itu semua perkataan-perkataan ni you all akan familiar, yang akan biasa nanti jumpa bila once you dah bergelar sebagai seorang pelajar di Frit nanti. Okey, sekarang memang nampak macam apa tu ceritanya. Tapi selepas ni akan jadi lebih familiar dan akan lagi, rupanya ni je, nama canggih rupanya benda ni je. Nama canggih rupanya benda ni je. Okey. Kemudian yang terakhir daripada saya iaitu ruang pembelajaran dan juga pengajaran di mana adanya bengkel pembuatan model, bengkel kerja plastik, bengkel pemelasan kayu, bengkel kerja tangan, bengkel pemachinan arm. Okey, bengkel penyemburan cat, bengkel fabrikasi dan juga fabrikasi logam itu sendiri. Yang menariknya, kita ada studio fotografi, kita ada studio untuk pelajar. Okey, kita ada studio fotografi dan ada banyak kamera. Saya pun sendiri terkejut dengan melihat susunan kamera yang banyak. Dalam studio fotografi itu sendiri. Okey, dalam bengkel mesin perkayuan pun kita ada, dan kita juga ada galeri di mana kita menempatkan semua hasil kerja pelajar-pelajar kita yang bertanding di peringkat negeri, kebangsaan, even ada pelajar-pelajar kita yang bertanding di peringkat antarabangsa sebenarnya. Okey, so adalah satu kejayaan yang sangat besar lah di Frit ni sebenarnya, yang dia bukan saja di peringkat akademik itu sendiri pergi bertanding di peringkat kebangsaan ataupun international, pelajar kita pun turut sama dalam mengikuti pertandingan di peringkat antarabangsa itu sendiri. Tidak terhad kepada pendidikan sahaja ya doktor? Betul Saadah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor di atas perkongsian tentang Frit sebentar tadi. Okey, kalau siapa-siapa nak tahu, nama doktor di sebelah saya ni adalah Dr. Wan Omar Ali Saifuddin bin Wan Ismail, merupakan salah seorang tunjang utama di Frit. Kalau tengok gaya dia bercakap tu, takkan tak rasa semangat kan nak join jadi student dia kan? Kalau saya pun semangat kan. Tapi insya-Allah kalau adik-adik rasa nak jadi student Dr. Wan, silakan memohon dengan Uniza.